Aku rasa kita ada masalah besar. Survivor Series, dia punya build up tak best langsung. Teruk. Tapi sebelum kita cerita pasal tu, ini video premier. Kalau korang tengok dekat ruangan chat, korang ada nampak butang dolar. Korang boleh donate channel Hazwan Shah Wrestling by hantar super chat ataupun super sticker. Dan korang pun boleh support aku punya side business iaitu Bebe Exclusive. Sekarang ni kita tengah buka pre-order The Shield Fan Edition punya face mask. Aku try pakai. Tapi aku pakai sekarang ni tanpa mask filter lah. Kata kalau korang berminat nak dapatkan The Shield Fan Edition punya face mask ni, link aku letak dekat ruangan description kat bawah. Tak lama lagi kita akan tutup pre-order untuk The Shield Fan Edition punya face mask ni. Kita akan fokus pada produk yang lain pula, bukan lagi face mask. Dan kata kalau korang tengok video ni hari Jumaat, semalam merupakan ulang tahun yang ke-9 The Shield debut dekat WWE punya main roster. Jadi kata kalau korang minat The Shield, bolehlah dapatkan The Shield Fan Edition punya face mask. So macam aku cakap dekat awal video tadi dan macam yang korang tengok dekat tajuk video ni, Survivor Series punya build up sangat teruk. Okay, kenapa aku kata macam tu? First kali kita kena tahu yang Super Showdown Waklu Survivor Series ni, dia sekarang ni kita dah boleh tahu dia boleh kata satu tempat macam nak tunjukkan brand mana yang lebih bagus, atau erti kata lain brand supremacy lah. Raw versus SmackDown. NXT apa suara macam tu? NXT untuk masuk dalam Raw dengan SmackDown kali ni dah boleh lupakan dah. Aku yakin lepas ni kita takkan dapat tengok lagi dah Raw SmackDown versus NXT. NXT dah di downgrade kan. Jadi untuk Raw versus SmackDown, nak tengok show mana lebih baik tahun 2021 ni, seriously aku tak rasa langsung bahang dia, aku tak rasa langsung hype dia. Kenapa semua benda ni berlaku? Sebab build up yang sangat teruk. Masalah yang aku nampak kat sini sebenarnya jalan cerita je lah, dan dipecahkan kepada dua. Diorang tak pandai guna authority figure, dan dalam masa yang sama diorang tak pandai gunakan superstar yang ada dekat Raw dan SmackDown ni untuk menghidupkan mood ataupun suasana Survivor Series. Kalau nak ikutkan, by the time korang tengok video ni, lebih kurang 3 hari je lagi Survivor Series. Dan kata kalau WWE nak buat something untuk menghidupkan suasana Survivor Series, bagi aku sebenarnya dah agak lambat lah. Takkan last minute kau nak sumbat semua, kau buat gila-gila, padahal sebelum tu tak ada momentum pun yang menunjukkan kau tengah nak menuju ke Survivor Series. Kau akan ada battle of brand supremacy, battle antara Raw dan juga SmackDown ni. So tadi aku kata pecah kepada dua lah. First kali tak pandai buat cerita melibatkan authority figure, dan satu lagi tak pandai menggunakan superstar yang ada untuk menghidupkan suasana. Kita cerita dulu pasal authority figure. Aku rasa untuk brand supremacy ni, authority figure sangat penting. WWE lack of GM. Untuk Survivor Series, seriously aku rasa GM main peranan penting kot. Okay, tak apalah kalau tak ada GM pun, ada cara lain, which is kita cerita dekat superstar punya part nanti. Okay, katalah kalau kena ada GM, aku rasa benda tu akan lebih function. Sebab GM ni akan each other akan fight untuk nak tengok show mana lagi better kan. GM Raw mesti nak Raw menang, GM SmackDown mesti nak SmackDown menang. Tapi apa yang kita ada sekarang ni, kita ada Adam Pearce dan juga Sonya Deville yang in charge of dua-dua brand yang ada dekat, yang akan lawan dekat Survivor Series nanti. Kita nampak Adam Pearce macam side lebih dekat Raw, Sonya Deville macam tak side mana-mana. Dan aku rasa sebenarnya even kalau kau tak ada GM, kau nak buat Adam Pearce mewakili Raw, Sonya Deville mewakili SmackDown pun, benda tu boleh je buat sebenarnya. Walaupun diorang in charge dua-dua kan, kau boleh buat story yang macam Sonya Deville dengan Adam Pearce macam nak betting. Adam Pearce kata Raw akan menang, Sonya Deville pula rasa SmackDown akan menang. So diorang betting. Bila diorang betting, diorang nak ambil benda tu serius, jadi Adam Pearce kuatkan tim Raw. Sementara tu Sonya Deville akan kuatkan tim SmackDown. Kau boleh buat something macam tu. Tapi tak, aku tak nampak pun ada authority figure yang bantu sebenarnya. Dan apa benda yang Adam Pearce buat sekarang ni lebih pada macam personal vendetta tau. Masalah dia dengan keluarga Mysterio, lepas tu dia suka dengan dia tak suka. Dan aku tak rasa pun benda ni membantu dari segi battle of brand Raw versus SmackDown, tapi lebih pada nak menunjuk betapa makin naik belangnya Adam Pearce ni, dan lebih pada kepentingan dia sendiri, bukan untuk brand. Kau bayangkan Austin Theory gantikan tempat Rey Mysterio untuk tim Raw. Rey Mysterio,
Austin Theory ni baru naik main roster tak menang apa-apa title pun lagi. Dan to be honest, bagi aku Austin Theory punya karakter dekat main roster masih awkward kot. So dari segi authority figure, bagi aku memang fail lah. Bagi aku diorang patut buat something and betting macam tu. Adam Pearce tolong Raw, Sonya Deville tolong SmackDown ke, do something like that lah. Ataupun diorang tak payah masuk campur langsung, diorang just arrangekan everything, but then orang lain yang akan lead, which is kita pergi pula pada yang aku cakap tadi, diorang tak pandai menggunakan superstar yang ada. Kalau tak ada GM punya role macam aku cakap tadi, tak apa, tak ada masalah. Kita boleh guna WWE Champion dan juga Universal Champion. Big E boleh jadi ketua untuk Raw, Roman boleh jadi ketua untuk SmackDown. Instead of dulu Shane McMahon ke Eric Bischoff ke siapa yang datang serang brand each other tu, instead of GM yang buat kerja tu, sekarang kita boleh gunakan champion. Kan? Kalau kau betul lah tak nak ada GM, daripada kau buat GM apa, kau buat authority figure official macam Sonya Deville dengan Adam Pearce sekarang ni yang tak apa-apa, kau guna WWE Champion. Roman tu ada tribal chief kot, dia boleh jadi leader. BE boleh jadi leader. Dari situ boleh keluarkan lagi karakter dia orang yang fun-fun. BE bawa tim Raw jadi fun ke, Roman bawa tim SmackDown serius, semua jadi macam betul-betul laser focus ke kan. Gunakan dia orang ni. Dan instead of menunggu Adam Pearce dan juga Sonya Deville mengharapkan apa Raw pergi serang SmackDown, SmackDown pergi serang Raw, benda tu lah yang kita nak rasa macam dulu kan. Sebab sekarang ni dah ada penonton kat keliling gelanggang. So aku tak tahulah sebab masih lagi nak jaga SOP ke apa ke, aku rasa tak kot. Diorang dah tak heran sangat janji vaksin kan. Kau buatlah Raw serang SmackDown, SmackDown serang Raw, hidupkan lagi suasana tu. Jadi kau tak pandai pakai superstar yang ada untuk buat benda tu. Apa yang kau buat sekarang ni, kau hantar diuso je pergi serang tim Raw. Itu je. So gunakan superstar yang ada, gunakan champion yang ada ni jadi leader. Bawa tim Raw pergi serang SmackDown, bawa tim SmackDown pergi serang Raw. Buat kejutan, orang tak sangka boleh kena serang tiba-tiba. Kalau benda tu kau nak buat dekat SmackDown minggu ni, bagi aku okey kau buat, tak ada masalah. Tapi cuma dah terlambat sikit lah. Sebab macam last minute baru kau nak bagi kita rasa. Last minute semua orang Raw dengan SmackDown berlawan dekat gelanggang. Sebab selalunya go home show before Survivor Series macam tu. Dan aku expect SmackDown minggu ni pun akan macam tu lah. Tapi tak ada build up yang cantik lah. So kalau at the first place kau nak menghidupkan suasana ni, kau buat brand betul-betul nak battle kan, tunjukkan dia orang ni semangat Raw, semangat SmackDown, nak serang Raw, nak serang SmackDown, nak lumpuhkan tim Raw sebelum Survivor Series, nak lumpuhkan tim SmackDown sebelum Survivor Series. Kau guna GM tak nak, tak apa. Kau macam tadi official tadi kan, Adam Pearce menyebelahi Raw lebih, Sonya Deville menyebelahi SmackDown. So dua-dua tu dah macam apa, nak make sure brand masing-masing yang diorang bet tu menang. Tak nak buat macam tu pun, janganlah buat macam apa yang kau buat sekarang ni. Kau gunakan superstar yang ada, kau guna WWE Champion ataupun Universal Champion. Itu pada pendapat aku cara yang terbaik untuk kau boleh buat nak hidupkan suasana Survivor Series. So far untuk aku sekarang ni, aku langsung tak rasa suasana Survivor Series. Macam kita nak beraya tapi kita tak rasa beraya kan. Macam tu lah, mood raya tak sampai, mood Survivor Series tak sampai. Aku takut nanti time Survivor Series kita tak rasa shock pun tengok. Tak ada pun apa altercation antara BE dengan Roman. Setakat ni ada usul dengan BE, kira okey lah, adalah sikit. Nakamura dengan Damian Priest tak ada bertentang mata. Dulu at least Baron Corbin dengan The Miz ada lawan promo. Uso dengan AK Bro pun adalah sikit kita nampak dekat Raw hari tu. Charlotte dengan Becky dekat social media. So aku rasa perlu lebih lagi benda ni untuk nak hidupkan suasana lah. Which is sekarang kita tak rasa benda tu, dan takut-takut nanti Survivor Series kita tak feel. Rasa macam semua benda yang ada tu random je, walaupun champion lawan dengan champion. Jadi sekarang ni kalau dah terlambat, apa yang WWE boleh buat? Kalau korang kenal aku, korang tahulah apa yang aku harapkan hanyalah match yang baik. Jadi kalau tak ada build up yang baik, tolonglah match yang ada dekat Survivor Series nanti shock lah sikit. AEW Full Gear banyak match sedap, Crown Jewel hari tu banyak match tak sedap. Jadi harapnya Survivor Series kali ni WWE buatlah, rasalah tercabar tu sikit. Tengok AEW Full Gear betapa sedapnya pay-per-view tu, bagi kita satu show yang sedap. Dah tak boleh buat story yang menarik sangat, dah tak sempat nak buat build up ke apa, tak apa. Janji match best. So apa pula pendapat korang? Adakah korang sebenarnya rasa je bahang ataupun mood nak menuju ke Survivor Series ni, ataupun korang rasa apa yang aku rasa? Cuba bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. Itu je untuk video kali ni. Jemput layan dua-dua video kiri dan kanan ni. Jangan lupa pre-order The Shield Fan Edition punya face mask. Selagi video ni tak habis, boleh cepat-cepat tekan super chat, super sticker. I'll see you guys again in the next video. Thank you. Datang lagi. Mother Father.